وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh masuk dekat insyaallah Allah bagi keberkatan kepada kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pengajian kita insyaallah malam ini kita sambung muka surat 58 di bawah tajuk suhbah, perdampingan seorang anak murid dengan guru. Di bawah tajuk suhbah, yaitu di bawah kata-kata ulama al-arif billah, yaitu di kalangan tokoh-tokoh tasawuf, apa kata mereka. Jadi sebelum ini kita dengar tokoh ulama fiqh, sekarang ini kita dengar tokoh ulama tasawuf. Nombor 3, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 58. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir Isa dengan sanad yang bersambung sampai kepada beliau. Beliau kata, beliau menukilkan cedok daripada pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini seorang ulama tasawuf yang tidak perlu diperkatakan lagi. Kalau siapa-siapa yang belajar ilmu tasawuf, dia akan jumpa seorang tokoh namanya Ibnu Atha. Ibnu Atha ini adalah tokoh tasawuf yang begitu hebat, dan salah satu kitab karangan beliau yang cukup berharga yaitu kitab Hikam. Ya, siapa yang belajar tasawuf seolah-olah bila tak belajar Hikam tidak sah. Jadi Hikam, kalau kitab Hikam banyak juga disyarah oleh ulama-ulama yang terkemuka. Ya, ada yang syarah secara ringkas, ada yang syarah urai secara panjang lebar, terutamanya apa yang telah diuraikan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Ini panjang lebar dan dibincangkan secara mendalam. Ibnu Atha ini dia meninggal di Mesir, dan makamnya ataupun kuburnya masih lagi diziarahi sampai ke hari ini di Darrasah. Ya, kalau pergi Mesir, pergi buat umrah tu, tuan-tuan berkesempatan untuk pergi ziarah di Mesir, maka mintalah pelajar kita di sana ataupun mintalah guide itu tunjukkan makam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, supaya boleh ziarah. Kata Ibnu Atha mengenai suhbah, selayaknya bagi sesiapa yang bercita-cita mendapat petunjuk. Siapa yang cita-cita dia nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala serta ingin melalui jalan petunjuk, dia nekat nak petunjuk, nak melalui jalan hidayah agar mencari syekh. Ini kata Ibnu Atha, seorang tokoh sufi, agar mencari syekh, mencari guru dari kalangan ahli tahqiq yang betul-betul menggabungkan di antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat, ilmu zahir dengan ilmu batin. Bukan kata ambil yang zahir saja, yang batin tinggal, ambil yang batin saja, yang zahir abaikan. Tidak. Bila digabungkan kedua-duanya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, kata ulama tasawuf. Sesiapa yang menggabungkan di antara ilmu zahir dengan ilmu batin,
ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, faqad tahaqqaqa. Mereka inilah manusia yang memang manusia yang betul-betul tahaqquq dengan ilmu yang dimiliki, dengan agama yang diakui. Mereka inilah benar-benar manusia yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mencari syekh dari kalangan ahli tahqiq yang suluk, perlu kepada ulama yang suluk, seperti mana yang kita bincang pada minggu lepas. Salikun majzubun, ini yang boleh menjadi buku yang mursyid. Ahli suluk yang majzub, nah itu telah pun kita sentuh pada minggu yang lepas. Yang meninggalkan hawa nafsu, maknanya ulama-ulama tasawuf, guru-guru yang mursyid ini nafsu dia sudah pun mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, serta mantap dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada agama, berkhidmat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas, siapa-siapa nak melalui jalan petunjuk, nak dapat petunjuk, dia kena cari guru yang ahli tahqiq, guru yang betul-betul guru yang bersuluk, yang meninggalkan hawa nafsu serta berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada agama. Bukan dia guna agama untuk cari habuat dunia. Ada juga guru-guru yang mengajar tetapi menetapkan jumlah-jumlah yang tertentu, beberapa jam yang diajar. Ini guru juga, tapi guru ini kata Syekh bukan begitu. Dia berkhidmat kepada Allah, meninggalkan hawa nafsu, bukan untuk dunia, bukan untuk habuat, tetapi berkhidmat kepada agama Allah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah menemuinya, bila dah jumpa, maka ikutilah apa yang disuruh dan jauhilah apa yang ditegah. Bila dah jumpa, ikut nasihatnya. Ini kata Ibnu Athaillah, tokoh sufi yang cakap. Beliau pernah berkata, ini kata-kata yang hebat lagi. Syekhmu, syaikhuka, guru kamu yang sejati ialah bukan sekadar kamu mendengar ilmu daripadanya, akan tetapi orang yang engkau ambil tingkah laku mereka sebagai contoh teladan. Ada guru, dia mengajar, dia sampaikan ilmu sahaja, ilmu semata-mata, tapi dia kata jangan tiru saya, sebab dia tidak melakukan kebaikan seperti mana yang disebut. Ini bukan sifat guru yang sebenar, kata Ibnu Abbas. Bukan sekadar kamu mendengar ilmu daripadanya, akan tetapi yang engkau ambil tingkah laku mereka sebagai tauladan. Ada ilmu, lepas tu berakhlak mulia, yang boleh kita ambil perangai dia, tingkah laku dia, tindak tanduk dia untuk kita ikut, kita jelmakan di dalam kehidupan kita seharian. Ini guru yang sebenar, kata Ibnu Abbas. Jadi kita boleh nilai lah. Sebab manusia bila bercakap, orang yang diberikan ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepetihan berkata-kata, mahir berpidato, bila dia bercakap, telinga kita sedap mendengarnya. Hujah yang dikemukakan kita rasa puas hati. Tapi bila kita tengok kepada pribadi dia, seolah-olah cakap tak serupa bikin, tak sama. Perbuatan lain, apa yang dia cakap lain. Ini manusia yang pandai berkata-kata, tetapi dalam kehidupan seharian dia jauh sikit daripada agama. Ini bukan guru yang sejati. Guru yang sejati, orang yang boleh kita ambil contoh teladan, ambil perangai dia. Sebab Nabi bukan sahaja Nabi sebut dengan mulut, tetapi benda-benda yang Nabi buat itu pun
menjadi contoh teladan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga kan para sahabat tengok Nabi sikat rambut sebelah kanan dahulu, sahabat sikat sebelah kanan dahulu. Ini sahabat mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seorang alim ulama, seorang guru murabbi mursyid, seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diikuti kata-kata saja, untuk kita dengar saja, untuk diikuti perangai dan tabiat sekalipun. Ulama dia tak cakap banyak. Dia tengok Nabi suka makan buah labu, dia makan buah labu. Sebab apa? Dia mencontohi Nabi, apa yang Nabi buat. Dia tengok Nabi cium batu, dia cium batu. Sebab apa? Sebab mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak cakap, Sayyidina Umar, kau pergi cium batu Hajarul Aswad. Tapi Sayyidina Umar bila cium batu Hajarul Aswad ataupun batu hitam itu, dia kata, wallahi sekiranya bukan kerana Nabi yang mencium kau, aku tak akan cium kau. Tapi oleh kerana Nabi cium kau, aku juga cium kau. Ini sahabat-sahabat Nabi. Kita sembahyang, kita pertikaikan lagi. Adakah Nabi angkat takbir, Ustaz? Ataupun Nabi takbir sahaja? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Sahabat tengok Nabi sembahyang, sahabat sembahyang ikut cara Nabi. Kemudian tabi'in ikut sahabat, sebab dia tengok sahabat. Tabi'in, kemudian sampailah kepada ulama-ulama yang awal, kemudian ulama-ulama yang terakhir, kemudian sampailah kepada kita as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Jadi tak payahlah kita banyak-banyak pertikaikan. Sahabat Nabi makan buah labu pun sahabat ikut makan buah labu. Benda harus. Tapi sahabat berlumba-lumba untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya lagi, bukan orang yang ungkapannya menembusi telingamu, tetapi orang yang dengan isyaratnya sahaja sudah mampu meresap ke lubuk hatimu. Dengan percakapan dan juga dengan isyarat. Tak cukup manusia mempunyai percakapan yang bagus, mampu menembusi telinga orang yang mendengar dengan kata-kata yang hebat, kemudian dari segi isyaratnya tidak ada. Kita tengok apa yang berlaku di antara Anas radhiyallahu anhu, sahabat kecil, umur 10 tahun sudah pun berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dengan Nabi ini, bila Nabi duduk dalam satu majlis, bila Nabi bangun, dia terus cepat-cepat pergi ambil bekas air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sudah Nabi ingin qada hajat. Dari mana Anas bin Malik tahu Nabi nak qada hajat? Kalau kita sekarang ini kita tahu dah Nabi nak pergi tandas. Dari mana Anas tahu? Bila Nabi bangun, Anas cepat-cepat bawa sebekas air pergi bagi kepada Nabi untuk wudu. Dari mana Anas bin Malik tahu? Dari isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat macam mana? Nabi tak bercakap. Isyarat banyak jenis. Ada bahasa badan, ada bahasa mata, ada tunjuk pun isyarat, bangkit berdiri pun isyarat, tengok dengan mata pun isyarat, dan banyak lagi isyaratnya. Jadi manusia yang sempurna, yang menjadi guru, kata Ibn Athar, bukan orang yang ungkapannya menembusi telingamu. Menembusi telinga, keluar daripada telinga situ. Itu bukan guru. Guru yang sebenar juga pernah disebut oleh guru saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bahur Al-Hasani Hafizahullah. Dia kata macam mana? Ma kharaja minal lisan, ma kharaja minal qalb, dakhala al-qalb.
Kalau kita bercakap dengan hati, keluar daripada hati, dia akan sampai kepada hati pendengar. Ma kharaja minal lisan, apa yang keluar daripada lidah semata-mata, la yatajawazu illa al-adhan. Dia tidak akan mampu menembusi hati kecuali hanya menembusi telinga saja. Sampai kepada telinga lagi didengar, lepas tu nanti keluar masjid habis. Keluar masuk di sini, keluar sebelah kiri. Kalau bercakap dari hati ke hati, dia ingat lama. Sebab tu cewek dengan cowok, dia lahir daripada hati, sampai kahwin pun ingat lagi bekas ex-girlfriend aku dulu cakap begini pada aku. Sebab apa? Sebab dari hati ke hati. Itu contoh lah kan. Contoh begitu mudah faham dan cepat tersenyum, tak stres belajar. Bukan orang yang menjemputmu hanya di muka pintu. Bila sampai di muka pintu, barulah dia jemput kita. Itu bukan guru yang sebenar. Tetapi orang yang mengangkat hijab di antaramu dan dia. Guru yang jemput di muka pintu ni seolah-olah bila kita datang ke masjid, orang pun sambutlah kita nak belajar agama. Yang di jalan-jalanan lagi tidak pernah kita sambut mereka untuk menyampaikan agama. Ini tidak. Syekh kata, bukan orang yang menjemputmu hanya di muka pintu sahaja. Bila orang nak kebaikan, baru kita bagi kebaikan. Tidak. Untuk semua sekali. Tetapi orang yang mengangkat hijab di antaramu dan dia, yaitu membuka hijab di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hijab paling besar kita dengan Allah? Hijab nafs. Hijab nafsu. Hijab nafsu. Satu. Yang kedua hijab syaitan. Setan. Yang ketiga hijab dunia. Dunia. Di antara tiga-tiga ini kata ulama, kalau ada salah satu pun di dalam hati kita, setan tak boleh goda sudah kita, nafsu tak boleh goda sudah kita, tapi cinta kepada dunia masih lagi bertapak di dalam hati kita, maka kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar cinta kepada Allah. Maknanya tak akan merasai manisnya iman, tak akan rasa ma'rifatullah, tak akan rasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Susahnya nak bagi tahu. Ini tugas guru. Guru yang mampu mengangkat hijab di antara manusia dengan Allah, pendinding. Nak bagi tahu kepada kita bahawa tugas guru ini bagi tahu kepada anak murid bahawa nafsu itu adalah datangnya daripada Allah. Kalau kita buat sesuatu, jangan kita ujub. Riak di depan orang. Orang tengok kita buat, itu riak. Ujub, apa beza? Kita duduk termenung di rumah, tiba-tiba kita fikir, bagus juga sembahyang aku tadi, berbanding sembahyang si anu. Sembahyang si anu, garu situ, garu sini, matanya jelek situ, jelek sini, tengok sejadah, kemudian tengok depan, tengok sejadah lagi, kiri kanan. Jadi sembahyang aku lagi bagus daripada sembahyang dia. Ujub ini sendiri-sendiri pun dia datang. Ria, kita sembahyang di rumah, tak ada orang tengok, kita tak ria. Tetapi bila sembahyang di rumah, lepas 2 rakaat, kita pun rasa, bagus juga aku buat. Hari ini 4 rakaat. Ini ujub. Inilah hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memandang diri. Memandang diri. Ini keaiban yang perlu dibersihkan. Ini tugas guru. Guru yang mampu mengangkat hijab di antaramu dan dia, Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan orang yang berhadapan denganmu hanya dengan kata-kata, tetapi orang yang tindak tanduknya mampu membangkitkan kamu dari lena. Seperti mana kita sebut sebelum ini, man dzakarakum billahi ru'yatuh.
Kita tengok dia, boleh ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mananya kita tak sedar. Tiba-tiba kita tengok guru kita sedar. Itu guru yang sebenarnya. Mananya menyedarkan kita daripada lena kita, membangkitkan kita daripada tidur kita. Ini baru guru yang bagus. Ini bukan saya yang sebut, Ibnu Abbas. Saya tolong baca pada tuan-tuan. Tolong baca ya. Syekhmu yang hakiki ialah yang mengeluarkan kamu dari penjara hawa nafsu, kemudian masuk bersama menemui hadrat ilahi. Ini baru kita betul-betul makrifat. Bila sudah hilang nafsu kita, maka kita akan mengenal bahawa nafsu yang dianugerahkan kepada kita itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembahyang, siapa yang kurniakan nikmat kepada kita sehingga kita boleh sembahyang? Allah. Bila kita sembahyang lebih, siapa yang bagi kekuatan kepada kita untuk sembahyang lebih? Allah. Jadi di mana kita nak ujub? Di mana kita nak riya? Segala-galanya bukan berpunca daripada kita. Bukan datang daripada diri kita. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang daripada Allah, lalu mana lagi kita nak riya? Lalu mana lagi kita nak ujub? Kita berzikir banyak. Siapa yang ilhamkan kepada kita untuk berzikir? Allah. Siapa yang gerakkan hati kita untuk berzikir? Allah. Kalau Allah nak jadikan kita lalai, Allah boleh buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kita, Allah cipta apa yang kita buat. Jadi apa yang kita nak bangga-banggakan, apa yang kita nak ujub-ujub, rasa bangga diri kita, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah. Kalau semua milik Allah, kita ni ada apa? La syai', tak ada apa-apa. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran disebut antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir, berhajat kepada Allah. Allah tak bagi tahu kamu miskin harta, tidak. Allah kata kamu ni miskin, fuqara, fakir, berhajat. Allah tak bagi tahu kamu berhajat kepada pakaian, kamu berhajat kepada amalan, tidak. Allah kata kamu berhajat kepada Allah. Allah tak bagi tahu juga kamu berhajat kepada kamu miskin harta, kamu miskin pakaian, kamu miskin akhlak, kamu miskin perbuatan, tidak. Allah kata kamu miskin, fakir, tak ada apa-apa. Antumul fuqara'u ila Allah. Kau fakir terhadap Allah, kau berhajat. Bila kita fakir, pakaian kita fakir. Siapa yang pakaikan kita? Allah. Allah bagi pakaian. Kita fakir, miskin, akhlak. Siapa yang bagi akhlak kepada kita? Allah. Harta kita tak ada, fakir. Siapa yang bagi harta? Allah. Jadi macam mana kita boleh nak riya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tak punya apa-apa. Bila kita tak punya apa-apa, inilah yang disebut peranan guru, menyedarkan anak murid supaya sedar bahawa anak murid ini bergelumang dengan hawa nafsu. Inilah tugas guru, mengeluarkan anak murid dari penjara hawa nafsu, kemudian masuk bersama hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila sedar semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihlah hati kita, eloklah budi pekerti kita. Ibnu Abbas, satu hari ada seorang lelaki tanya beliau. Ini cerita Syekh Abdul Qadir yang kita akan cerita selepas daripada ini. Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki tanya beliau, bagaimana ingin membebaskan diri daripada ujub? Apa kata Syekh? Sesiapa yang melihat
sesuatu itu datangnya daripada Allah, semua benda yang kita buat ini adalah datangnya daripada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, sesiapa yang melihat sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang memandunya untuk melakukan amalan tersebut, maka sesungguhnya dia terselamat daripada ujub. Satu apa dia? Sedar bahawa semua benda yang kebaikan yang kita buat ni datangnya daripada Allah, dan semua kebaikan yang kita buat Allah yang pandu kita, Allah yang dorong kita. Kita sedar Allah yang dorong, kita sedar kebaikan itu datangnya daripada Allah, maka masa itu baru kita terselamat daripada ujub. Bila milik Allah, apa yang ada pada kita? Miskin kita, fakir, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Orang yang biasanya ujub, bangga pada diri sendiri kerana dia merasakan dia memiliki sesuatu, dia lebih daripada orang lain. Macam mana kita nak lebih? Semua itu datangnya daripada Allah. Ini datangnya daripada Allah, harta daripada Allah, amal ibadat Allah yang gerakkan kita. Kita jadi ikhlas, Allah yang jadikan hati kita ikhlas. Ini hebatnya manusia yang mempelajari ilmu tasawuf. Dan hebatnya guru tasawuf boleh cerita kepada kita satu perkara supaya jiwa kita bersih, dan bila jiwa kita bersih, barulah kita menghadap kepada Allah hadrat qudsiyah biqalbin salim, dengan hati yang sempurna yang kita bincang awal-awal. Ini tugas guru. Syekhmu yang sebenar ialah yang sentiasa menggilat cermin hatimu sehingga terpancar daripadanya cahaya keagungan ilahi. Dia kasih bersih hati kita, kasih bersih, kasih gilap, kasih cuci, supaya kita merasakan kebesaran dan keagungan di dalam hati kita melebihi segala-galanya. Barulah dikatakan bahawa seseorang itu mengagungkan Allah, menyebut Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, lebih besar, lebih agung, lebih hebat daripada segala-galanya. Sekarang ini kadang-kadang kita akan takbir Allahu Akbar. Maksudnya kita tahu Allah Maha Besar, Maha Agung, tetapi kadang-kadang kita mengagungkan dunia, mengagungkan kerja-kerja yang lain berbanding daripada kehidupan beragama. Ini yang masalah. Dia membangkitkan kamu agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu menuju kepadanya. Ini tugas guru yang baik, yang bagus, guru yang mursyid, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata guru saya Syekh rahimahullah taala, tugas guru ini kita tengok. Kalau guru kita memandu kita ke arah benda yang menipu daya kita, itu bukan guru yang senang. Kamu tengok pada Syekh, man dallaka 'ala dunya faqad rasyad. Sesiapa yang memandu kamu ke arah dunia, sesungguhnya dia menipu kamu. Man dallaka 'ala dunya, sesiapa yang memandu kamu ke arah dunia, lalu kamu kenal dunia, cinta kepada dunia, berlumba-lumba mengejar dunia, maka rasyad, sesungguhnya dia menipu kamu. Kenapa? Sebab kehidupan kita yang kita tuju adalah bukan dunia. Man dallaka 'ala al-akhirah faqad at'abak. Sesiapa yang memandu kamu kepada akhirat, dia akan memenatkan kamu. Kamu buat amalan, tapi buat amalan akhir sekali kita akan jadi penat, kita akan jadi letih, kita akan jadi lesu. Kenapa? Sebab buat amalan, buat ibadat tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sembahyang banyak, mengaji banyak, mengaji 30 juzuk,
sebulan-bulan Ramadan. Habis dah baca Quran, habis dah bagus bangkau. Berapa kali habis? 2 kali habis. Orang sebut bagus bangkau 2 kali habis, aku belum lagi 1 kali. Kita pun rasa gembira di dalam hati kita, menyebabkan kita suka dipuji oleh manusia berbanding pujian Allah Subhanahu wa taala. Rosak amalan kita. Rosak amalan kita. Bila rosak, maknanya ia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya buat amalan banyak nak dapat hasil di akhirat, tapi Syekh bagi tahu, man dallaka 'alal akhirah faqad abak. Sesiapa yang menunjukkan kamu kepada akhirat saja, tak bagi kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu buat amal ibadat banyak pun, last sekali akan memenatkan kamu. Nabi bagi tahu betapa ramai manusia yang puasa tetapi tak dapat apa-apa kecuali al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga. Tertipu dengan amal ibadat. Yang betulnya, wa man dallaka 'ala Allah faqad nasahak. Sesiapa yang menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah guru yang memberi nasihat kepada kamu. Ajar manusia supaya kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal pencipta. Ini tugas kita, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku. Tafsirnya macam mana? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal aku, kenal Allah. Inilah pentingnya guru menunjukkan murid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tunjuk kepada dunia, bukan tunjuk kepada akhirat. Allah pun bagi tahu, fafirru ila Allah. Sering kita dengar, banyak kali dah saya sebut. Larilah kamu menuju Allah, bukan menuju akhirat, bukan menuju dunia, bukan menuju pahala. Fafirru ila Allah. Hatta Allah tidak bagi tahu juga, larilah kamu menuju syurga. Tidak. Allah kata fafirru ila Allah. Larilah kamu menuju Allah. Siapa yang menunjukkan kamu kepada dunia, dia menipu kau. Siapa yang menunjukkan kamu kepada akhirat, dia memenatkan kau. Siapa yang menunjukkan kau kepada Allah, dia memberi nasihat kepada kau. Inilah tugas guru. Guru yang beginilah yang dicari. Dia sentiasa memperbetulkan perjalananmu sehingga mempertemukan kamu dengan Allah, lalu dia mencampakkan kamu ke dalam cahaya hadrat Rabbul Izzah dan mengatakan kepadamu, ha anta wa rabbuk. Inilah kau, inilah Tuhan kau, inilah kau bersama Tuhanmu. Hati 24 jam bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad bersama manusia, hati bersama Allah. Apatah lagi apabila jasad bersama sunyi daripada manusia, jasad juga sunyi daripada manusia, hati juga dalam masa yang sama berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang bagus. Kita masa ibadat masih lagi ingat benda-benda yang tidak munasabah. Apatah lagi masa bersama manusia. Alim ulama yang bagus, guru yang bagus, semasa beribadat ingat Allah, semasa bersama manusia pun hati dia ingat pada Allah. Jasad bersama manusia, hati berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam yang cukup tinggi di dalam ilmu tasawuf. Kata Ibnu Athaillah, jangan kamu bersumpah dengan orang yang hal keadaannya tidak boleh membangkitkan imanmu dan kata-katanya tidak mampu menunjukkan kamu kepada Allah. Jangan kamu bersumpah, jangan kamu berkawan, jangan jadikan dia sebagai guru.
la tashab man la yumhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqalu. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini masyhur ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun disebut, Al-Jilani pun disebut, betul juga Al-Jilan pun disebut, Al-Kilan pun disebut. Kilan, Jilan, Jailan pun disebut. Ini adalah satu nama tempat di Tabarustan. Tabarustan ini satu tempat di kawasan yang agak pedalaman di selatan Tarsin sekarang ini, di bahagian Iran, di selatan Rusia, bagian atas sedikit, ya, bukan selatan Iran, di sebelah utara Iran, selatan Rusia. Itulah Tabarustan, nama dulunya. Satu kampung namanya Al-Jilan ataupun Al-Kilan dipanggil juga. Inilah tempat Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Siapa Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir ini bagus orangnya. Cerita dia ni seorang yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mempunyai seorang ibu yang tinggi ma'rifahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ibu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Dia kata, setelah aku melahirkan anakku yang bernama Abdul Qadir, dia tidak menyusu denganku pada siang hari Ramadan. Ini anak kecil. Apa kata ibu dia? Setelah aku melahirkan anakku yaitu Abdul Qadir, dia tidak menyusu denganku pada siang hari Ramadan. Apa maksudnya ni? Seorang kanak-kanak yang bernama Abdul Qadir bila dewasa, bila berusia digelar sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa kecil lagi ibu dia bagi tahu bahawa pada siang hari bulan Ramadan dia berpuasa, walaupun masih kanak-kanak bayi lagi. Semasa berumur di bawah 2 tahun dah kalau menyusu ni. Ini anak-anak ataupun kanak-kanak yang menunjukkan satu sifat luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita peliklah. Ini urusan Allah. Sekarang pun ada kita dengar berita-berita yang menyatakan bahawa apabila seorang kanak-kanak kecil lahir, kemudian bila lahir mau dikasih mandi, buka baju, buka seluar, bayi dikasih mandi dalam mesin. Bila buka baju, buka seluar, mau kasih mandi, menangis. Bila ditutup auratnya, dikasih mandi dengan air sejuk pun senyum. Apa maksudnya ini? Kanak-kanak pun faham bila auratnya dibuka, tak mau dibuka. Tak tutup, tak pandai. Tapi bila dibuka, menangis. Bila ditutup, senyum. Ini adalah di antara tanda-tanda yang Allah bagi kepada manusia supaya kita faham, supaya kita jaga anak kita sekiranya berlaku benda-benda yang bagus kepada dia, bermula daripada bayi, bermula daripada kanak-kanak, supaya kita jaga. Bila dia dewasa, insya-Allah dia memiliki akhlak yang terpuji. Bila kita jaga dia, kita bagi ilmu kepada dia, insya-Allah dia akan jadi manusia muslim mukmin yang baik. Nah, ini ibu dia jaga dia sampailah dia menjadi seorang manusia yang memang berkualiti, dan dia sekali bercakap beribu-ribu manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya tak boleh dicerita, terlalu hebat. Syekh Abdul Qadir apa kata? Ini saya baca aja syair. Wa in sa'adal mamduhu aw saqal qada ila syaikhin haqqin fil haqiqati bari'u. Jika takdir menentukan kita bertemu dengan siapa? Dengan guru yang sejati, syekh yang sejati tentang hakikat sememangnya mahir. Faqum,
fi ridahu wattabi' li muradihi wa da' kullama fi qabli kunta tusari'u. Bila begitu, maka laksanakanlah apa yang diredai, yang dikehendaki oleh guru, ikutilah kehendaknya, tinggalkanlah apa yang dahulunya kamu ingini. Dulu kamu ingin memegah-megah dengan dunia, ingin menunjuk-nunjuk, ingin bersifat takabur. Bila kenal buku yang bagus, maka ikutilah kehendak guru, jangan ikut kehendak hawa nafsu. Wala ta'tarid fi ma jahilta min amrihi alaihi fa innal i'tirad munazi'u. Jangan membantah urusannya. Bila guru kata insya-Allah itu adalah betul di sisi agama. Jangan membantah urusannya terhadap apa yang kamu tidak ketahui atau jahil kerana bantahan itu adalah satu perselisihan. Bila berselisih tidak akan dapat manfaat. Kita dengar sudah cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Fa fi qissatil Khidril Karim kifayatan biqatli gulamin wal kalim yudafi'u. Kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda sudah cukup menjadi pengajaran kepada kita, sedangkan Nabi Musa dalam masa yang sama terus mempertahankan tak boleh bunuh kanak-kanak. Sedangkan Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Falamma adha'a as-subhi 'an laili sirrihi wa sanni husaman lil ghayani biqati'u. Apabila subuh telah bercahaya membongkarkan rahsia kegelapan malam, maka huruskan pedang untuk memancung kegelapan. Maknanya kegelapan ini adalah kejahilan. Apabila datangnya waktu subuh, datangnya ilmu, dibagi tahu oleh Nabi Khidir, Nabi Musa tidak lagi membantah karena Nabi Khidir jauh lebih alim daripada Nabi Musa. Pada ummima, kata Nabi, dia diberi ilmu zahir dan batin, diberi semua ilmu. Aqamalahul udhr al-kalim wa innahu kadzaka ilmul qaumi fihi bada'i'un. Pada Khidir, Nabi Musa tidak menyalahkan. Bila dia tahu sebabnya, dia tidak menyalahkan Nabi Khidir. Sesungguhnya ilmu kaum sufi padanya terdapat pelbagai keindahan. Ada keindahan zahir, ada keindahan batin, ada keindahan syariat, ada keindahan hakikat. Hebatnya kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita jauh beza dengan ulama-ulama yang begini. Kata Abu Fathi Al-Harawi. Abu Fathi Al-Harawi ini adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dia berkhidmat kepada Syekh selama 40 tahun. Dia menjadi pembantu kepada Syekh. Apa kata dia? Selama 40 tahun aku berkhidmat kepada Syekh Al-Jili. Beliau solat subuh dengan wudu Isya. Maknanya tidak batal wudunya, tidak tidur, beliau beribadah. Ini diceritakan oleh khadam, anak murid rapat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lepas tu kita sebagai umat Islam, dia pun manusia, aku pun manusia. Pendapat dia bukan semua betul. Pendapat Nabi saja betul. Apa beza kita dengan ulama? Itu kita kena tanya. Setakat aku ingat Piala Dunia, aku tak pernah tak tengok Piala Dunia bola sepak. Itu kita. Semenjak aku kenal Piala Dunia, tak pernah aku tak tengok. Itu kita. Ini Syekh. Kata Abu Fathi Al-Harawi, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunat wudu. Salat sunat wudu, tuan-tuan, sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Aku setakat hidup aku baru 2 kali sembahyang sunat wudu. Setakat hidup kita. Aku
Aku setakat hidup aku tak pernah aku sembahyang sunat tasbih. Sebab apa? Weh, panjang betul. Macam mana kau tahu panjang? Ada kawan tu cerita. Sampai tertidur-tidur dia sembahyang dalam sujud. Rokok, ambil syukur. Sebab apa? Ngantuk. Panjang rokoknya. Kita amal ibadat kita tidak pernah buat. Ulama tidak pernah tinggal. Itu beza kita dengan alim ulama. Dari segi amalan, dari segi ilmu jauh perbezaannya. Nah, jadi ini kita dengar pendapat Ibn Atta, kita dengar sudah pendapat Abdul Qadir Al-Jailani, pentingnya guru untuk kita bersumpah. InsyaAllah minggu yang seterusnya kita akan dengar pula apa kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Aku berjada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Subhanaka والحمد لله رب العالمين.